Dengan segala hormatnya, dipersilakan Muhammad Muaz bin Muhammad Yusof dari SMKA Sheikh Haji Othman Abdul Wahab, Kuching, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Mengingat dalam tajuk makraj huruf menggunakan tic-tac-toe makraj huruf kepada pelajar tingkatan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muaz bin Muhammad Yusof, guru mata pelajaran Maharat Al-Quran daripada SMKA Sheikh Haji Othman Abdul Wahab, akan berkongsi berkaitan dengan hasil daripada kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran mengingat dalam tajuk makhraj huruf menggunakan tic-tac-toe makhraj huruf kepada pelajar tingkatan 5. Refleksi pembelajaran dan pengajaran yang lepas, saya mendapati sebahagian pelajar masih lagi salah menjawab dan juga mereka ini ragu-ragu untuk menjawab ketika latihan pengukuhan diberikan. Mereka juga menggunakan masa yang agak lama untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Ketika semakan dibuat, saya telah mendapati bahawa pelajar masih keliru dan tidak dapat menguasai kedudukan huruf-huruf dalam makhraj huruf dalam keadaan yang baik dan tepat. Fokus kajian. Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti kemahiran mengingat dalam tajuk makhraj huruf. Kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran pelajar adalah daripada 20 orang pelajar tingkatan 5 di SMKA Sheikh Haji Othman Abdul Wahab. Objektif kajian saya. Objektif kajian ini terdapat dua bahagian, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat pelajar tingkatan 5 dalam tajuk makhraj huruf dengan menggunakan kaedah mengingat tic-tac-toe makhraj huruf. Objektif khusus ada dua, iaitu meningkatkan daya ingatan pelajar dan juga mencetuskan minat dan keseronokan pelajar untuk mempelajari makhraj huruf. Pelaksanaan tindakan. Dalam merangka pelaksanaan tindakan ini, saya telah menggunakan kerangka konseptual kajian berdasarkan model Kemis dan McTaggart. Dalam model ini dapat diperhatikan bahawa saya memulakan kajian ini dengan tinjauan awal, iaitu saya memerhatikan pelajar-pelajar yang tidak mengerti kedudukan huruf-huruf hijaiyah dalam makhraj huruf ini. Kemudian saya merancang tindakan, iaitu saya memperkenalkan kaedah mengingat dengan menggunakan tic-tac-toe makhraj huruf. Selepas saya merancang tindakan, saya melaksanakan tindakan saya dan juga membuat pemerhatian, iaitu saya melaksanakan kaedah mengingat menggunakan tic-tac-toe makhraj huruf melalui 3 aktiviti yang saya akan jelaskan selepas ini. Selepas aktiviti-aktiviti itu dijalankan, saya membuat refleksi pada setiap aktiviti yang telah dilaksanakan. Analisis tinjauan masalah. Tujuan saya membuat ujian pra dan ujian pasca serta pemerhatian adalah seperti berikut. Untuk ujian pra dan pasca adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis kefahaman pelajar tentang tajuk makhraj huruf.
Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kesalahan dan kesilapan mudah yang dilakukan oleh pelajar. Yang ketiga, saya akan menganalisis kesan penggunaan tic-tac-toe makhraj huruf berdasarkan daripada skor markah dalam ujian pra dan juga ujian pasca. Untuk pemerhatian, saya akan melakukan pemerhatian untuk melihat tingkah laku pelajar ketika menjawab soalan dalam latihan dan juga melihat teknik dan juga skill pelajar ketika menjawab dalam ujian pra dan juga ujian pasca. Dalam jadual berikut dinyatakan bahawa perbezaan skor markah pelajar ketika ujian skor dan juga ujian pasca. Ini merupakan graf ujian pra dan ujian pasca. Kalau dilihat, pelajar-pelajar sewaktu ujian pra masih berada markahnya di bawah 6 markah, dan selepas ujian pasca dijalankan, markah mereka lebih daripada 8 markah. Analisis tinjauan masalah berdasarkan pemerhatian. Dalam ujian pra, saya melihat pelajar kurang berkeyakinan untuk menjawab soalan. Pelajar juga menulis jawapan tanpa menggunakan teknik yang sesuai dan betul. Pelajar juga tidak mampu menjawab soalan pada aras rendah dan pelajar menggunakan masa yang agak lama untuk menjawab satu-satu soalan. Berbanding ujian pasca, setelah saya memperkenalkan kaedah mengingat menggunakan tic-tac-toe makhraj huruf, pelajar lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan. Pelajar berjaya menggunakan kaedah mengingat tic-tac-toe makhraj huruf sebagai bahan bantu untuk mengingat makhraj huruf. Dalam masa yang singkat, pelajar berjaya menjawab ke 10 soalan yang telah diberikan. Jadi, tindakan yang saya laksanakan adalah saya menggunakan kaedah mengingat menggunakan tic-tac-toe makhraj huruf. Melalui kaedah ini, pelajar akan mengingat kotak-kotak tertentu yang mewakili huruf-huruf tertentu. Sebagai contoh, untuk kotak yang pertama, pelajar akan mengingat 6 huruf daripada 29 huruf hijaiyah. Dan seterusnya, untuk kotak kedua, pelajar akan ingat 4 huruf daripada 29 huruf hijaiyah. Dan kotak yang ketiga, pelajar akan ingat 3 huruf daripada 29 huruf hijaiyah. Dan untuk kotak yang keempat, merupakan kotak yang paling banyak huruf hijaiyah. Sekiranya pelajar mengingat huruf kotak yang pertama, kotak yang kedua dan kotak yang ketiga, pelajar tidak perlu lagi menghafal kotak yang keempat kerana baki huruf daripada kotak yang pertama sehingga kotak yang ketiga ada pada kotak yang keempat. Jadi tindakan yang saya jalankan adalah melalui 3 aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah penerangan penggunaan tic-tac-toe makhraj huruf. Dalam aktiviti ini, saya akan menerangkan kepada pelajar bagaimana cara menggunakan tic-tac-toe makhraj huruf. Dalam refleksi yang didapati adalah saya melihat bahawa pelajar kelihatan bersemangat dan bermotivasi ketika saya menerangkan cara penggunaan tic-tac-toe makhraj huruf. Setelah memastikan pelajar benar-benar menguasai tic-tac-toe makhraj huruf, saya melanjutkan dengan aktiviti seterusnya. Dalam aktiviti seterusnya ini, pelajar diberikan satu helai kertas kosong dan mereka perlu melukis kembali bentuk tic-tac-toe makhraj huruf dan menulis huruf-huruf hijaiyah yang telah saya jelaskan sebelum ini. Refleksi dalam aktiviti yang kedua ini adalah saya mendapati bahawa pelajar mudah mengingat dan terus menulis huruf-huruf dalam ingatan mereka dengan baik dan tepat. Kebanyakan mereka seronok kerana berjaya mengingat huruf-huruf itu dengan baik. Seterusnya, aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti ujian pasca. Saya memberikan 10 soalan yang sama seperti ujian pra sebelum ini. Tujuan saya melakukan ujian pasca ini adalah untuk melihat sejauh mana kefahaman serta kemahiran mengingat pelajar selepas
kongsian dan kaedah tic-tac-toe makhraj huruf yang telah saya jelaskan sebelum ini. Dalam refleksi, saya melihat beberapa perkembangan positif ketika mereka menjawab soalan. Mereka lebih berkeyakinan dan lebih berhati-hati ketika menjawab soalan. Apabila mendapat kertas soalan, mereka telah terus melukis kembali bentuk tic-tac-toe makhraj huruf dan meletakkan huruf-huruf dalam kotak-kotak tertentu dengan baik dan pantas. Pelajar-pelajar ini juga dapat menjawab soalan dalam masa yang singkat berbanding ujian pra sebelum ini. Selepas melakukan penyemakan kertas, saya mendapati terdapat peningkatan markah ujian pasca berbanding ujian pra yang dilakukan. Seterusnya, ini adalah merupakan sebahagian daripada hasil kerja pelajar. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah merupakan aplikasi penggunaan tic-tac-toe makhraj huruf di dalam kertas kosong. Pemerhatian dan dapatan kajian. Saya melihat beberapa perkembangan positif ketika pelajar menjawab ujian pasca. Mereka lebih berkeyakinan dan lebih berhati-hati ketika menjawab soalan. Mereka juga menggunakan kaedah mengingat tic-tac-toe makhraj huruf dengan sangat efektif dan juga mereka mampu menjawab 10 soalan makhraj huruf dalam masa yang singkat. Terdapat juga peningkatan markah ujian kalau nak dibandingkan ketika ujian pra. Refleksi dan kesimpulan. Perubahan sikap dapat dilihat berbanding dengan sikap sebelum ini. Pelajar kelihatan bersemangat dan bermotivasi tinggi ketika saya memperkenalkan kaedah mengingat dengan menggunakan tic-tac-toe makhraj huruf. Markah dalam ujian pasca juga menunjukkan ada peningkatan bagi semua pelajar. Mereka telah berjaya menguasai kedudukan huruf-huruf dalam makhraj huruf dengan baik. Saya juga memerhatikan ketika mereka diberikan kertas soalan ujian pasca, mereka mulakan dengan melakar dalam kertas kosong bentuk tic-tac-toe makhraj huruf dan mereka menjadikan tic-tac-toe makhraj huruf ini sebagai panduan untuk mereka menjawab soalan. Pelajar-pelajar juga tidak lagi keliru dan berjaya menjawab ke 10 soalan dalam masa yang singkat. Penggunaan masa yang singkat ini dapat mereka mengoptimumkan masa untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Saya berbangga dengan sikap dan perubahan pelajar saya ini. Semoga kejayaan ini diteruskan pada masa yang akan datang. Sekian. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada Muhammad Muaz bin Muhammad Yusof atas pembentangan sebentar tadi. Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan anda melalui chat box YouTube.